Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan tazkirah ringkas berkenaan dengan Perang Badar, pengajaran dan juga kesannya kepada umat Islam pada hari ini. Alhamdulillah, kita telah memasuki hampir 2/3 Ramadan. Umum mengetahui berdasarkan catatan sejarah, Perang Badar merupakan peperangan pertama yang telah pun dilalui oleh umat Islam yang direkodkan telah pun berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah ataupun sekitar 624 Masihi, 1400 tahun yang lalu. Peperangan ini berlaku 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Nabi pada ketika itu berusia lebih kurang 55 tahun dan telah pun diangkat menjadi Rasul Allah dan juga berjuang hampir 13 tahun di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat ke-29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulmi wa innallaha ala nasrihim laqadir. Maksudnya, telah diizinkan, yakni berperang bagi orang-orang yang diperangi, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar menolong mereka itu. Saudara-saudari sekalian, Perang Badar adalah merupakan satu peperangan yang jelas diceritakan dalam surah Al-Imran dalam ayat 123 hingga 125 yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar, sedang kamu berkeadaan lemah kerana sedikit bilangannya dan sedikit juga alat peperangan. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan? Bahkan mencukupi. Dan dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka, yakni musuh-musuh Islam, datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Perang Badar bermula sebenarnya dari mengikut catatan sejarah apabila Nabi Muhammad SAW telah mempelawa para sahabat baginda untuk menyekat kabilah dagang Quraisy yang pulang dari Syam ke Mekah. Misi asal kesepakatan itu sebenarnya bukan dengan tujuan untuk berperang. Walau bagaimanapun, kafilah yang diketuai oleh Abu Sufyan tersebut telah terselamat daripada sekatan orang Islam. Namun, Abu Sufyan sebelum itu telah mengutuskan utusan kepada Quraisy di Mekah untuk keluar melindungi kafilahnya. Rentetan daripada permintaan tersebut, kaum Quraisy telah keluar dengan bilangan kira-kira 1,000 orang tentera. Di dalam 1,000 orang ini, 600 orang tentera berbaju perisai, dengan 100 ekor unta yang juga berperisai, dan tidak termasuk baju perisai tentera pejalan kaki dan 700 ekor unta. Mereka juga turut membawa penyanyi-penyanyi perempuan yang turut memukul gendang dan menyanyi mengutuk orang Islam. Sementara itu, bilangan orang Islam pula adalah seramai 313. Setengah-setengah riwayat menyatakan sebanyak 314. Kebanyakan mereka daripada golongan Ansar dengan hanya 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda sahaja, yang mana mereka ini bergilir menunggang haiwan tersebut dalam perjalanan pergi ke tempat pertempuran. Sebelum Nabi SAW memasuki pertempuran, baginda mengambil pandangan para sahabatnya untuk terlibat dalam peperangan. Alhamdulillah, kedua-kedua wakil kumpulan Ansar dan Muhajirin telah berjanji setia bersama-sama Rasulullah SAW untuk berhadapan dengan musuh Allah ini. Perkara menarik yang ingin saya sampaikan ataupun berkongsi kepada semua adalah dalam peperangan ini, salah seorang sahabat Nabi yang ini, Uthman bin Affan, tidak turut serta kerana dia telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merawat isterinya
bernama Ruqayyah yang sakit, yang juga merupakan salah seorang puteri Nabi. Pada hari peperangan, menurut kebiasaan bangsa Arab, sebelum berperang, mereka akan menghantar dahulu pahlawan-pahlawan mereka untuk bertanding dan beradu kekuatan. Dalam tempoh ini, pihak Quraisy telah diwakili oleh 3 pahlawan mereka yang ulung, iaitu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Kaum Muslim pada mulanya diwakili oleh 3 orang daripada Ansar, yakni Auf bin Al-Haris, Muad bin Al-Haz dan Abdullah bin Rawalah. Namun, kerana mereka ini daripada kaum Ansar dan kerana kesombongan kaum musyrikin Mekah ini yang merasakan bangsa mereka lebih baik, mereka tidak menerima wakil-wakil daripada pahlawan Ansar ini. Maka Rasulullah SAW telah mengeluarkan 3 orang kaum Quraisy sendiri yang kini menjadi golongan Muhajirin, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Talib dan Ubaidah bin Al-Haris. Dalam pertempuran ini, ketiga-tiga pahlawan Quraisy telah pun tewas dan dibunuh. Manakala di pihak tentera Islam, Ubaidah bin Al-Haris telah syahid. Dan seterusnya, pertempuran yang pada skala besar pun berlaku di mana tentera Muslim dengan kekuatan 313 orang berlawan bermati-matian untuk menewaskan tentera Quraisy yang mempunyai kekuatan 3 kali ganda dengan juga sokongan daripada peralatan yang lebih sempurna. Diriwayatkan peperangan ini berlaku dalam tempoh yang singkat, sekitar 2 jam sahaja. Pada akhir peperangan, pembesar-pembesar Quraisy ramai yang telah terkorban dan akhirnya mereka melarikan diri. Diriwayatkan 70 orang kaum Quraisy terbunuh, termasuklah Abu Jahal, manakala 70 orang lain ditawan. Di pihak tentera Islam pula, ramai 14 orang telah syahid, yakni 6 daripada Muhajirin, manakala 8 daripada golongan Ansar. Hadirin hadirat sekalian, impak peperangan Badar ini sebenarnya amat besar bagi umat Islam. Andai kata tentera Islam kalah ataupun tewas dalam peperangan yang pertama ini, maka berkemungkinan tamatlah riwayat orang Islam, malah agama Islam itu sendiri di muka bumi Allah ini. Namun, kemenangan yang telah pun ditentukan oleh Allah ini sebenarnya juga menguatkan lagi kedudukan umat Islam di Madinah dan menambah keyakinan bahawa mereka adalah pihak yang benar. Orang Islam telah mula disegani dan ditakuti oleh kabilah-kabilah Arab yang lain serta digeruni oleh orang Yahudi dan munafikin di Madinah itu sendiri. Sebaliknya, pengaruh orang Quraisy Mekah mulai lemah dan merosot. Ini ditambah pula dengan orang-orang Quraisy Mekah yang telah ditawan dan telah dibebaskan sendiri oleh orang Islam setelah diberi layanan baik, dan apabila mereka ini telah pulang ke kampuan keluarga, mereka telah menceritakan kebaikan yang mereka diterima kepada sahabat-sahabat dan keluarga mereka. Kisah ini juga secara langsung telah memberi pertolongan yang besar kepada perkembangan umat Islam di Mekah. Secara tidak langsung, mereka-mereka yang selalunya menerima layanan buruk daripada orang Quraisy secara diam telah berhijrah ke Madinah dan memeluk agama Islam. Dengan ini, tentera Islam bertambah kuat daripada semasa ke semasa. Perang Badar juga telah memperkuatkan lagi kepercayaan orang Islam kepada Nabi Muhammad SAW dan agama Islam itu sendiri. Pengajaran ataupun perkara-perkara penting yang ingin saya kongsikan bersama sebagai peringatan kepada kita. Ada 6 semuanya daripada kisah peperangan Badar Al-Kubra ini. Pertama, perjuangan pasti diuji. Saudara-saudari sekalian, umat Islam agama Islam yang kita anuti pada hari ini sebenarnya merupakan hasil perjuangan dan juga pengorbanan yang sangat tinggi daripada para pendukungnya, khususnya Nabi SAW dan para sahabat baginda. Oleh yang demikian, mari kita hargai agama Islam ini dengan mengamalkan sepenuhnya. Kedua, lazimi syura. Walaupun baginda merupakan seorang Rasul Allah yang diberi wahyu oleh Allah, namun baginda sentiasa mengajar umatnya agar di dalam satu keputusan yang besar mestilah diputuskan secara bersama, yakni secara konsep syura. Baginda sebenarnya melakukan demikian untuk mentabiahkan umatnya agar melazimi syura, yakni dengan bermusyarat. Maka dengan insya-Allah di sanalah ada keberkatan. Ini amat berbeza dengan keputusan yang diputuskan secara bersendirian ataupun autokratik.
Oleh itu, syurah merupakan asas pentadbiran dan politik Islam yang tetap yang tidak harus diabaikan pada bila-bila zaman ataupun masa. Yang ketiga, munajat doa kepadanya. Rasulullah SAW mengajar kita, walaupun kita telah menyusun strategi yang terbaik, namun janganlah kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita menyerahkan segala urusan kepadanya sebagai tanda berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, perancangan rapi dan berstrategi. Sesuatu kebenaran itu, saudara-saudari, tidak akan dapat ditegakkan jika ia tidak disertai dengan strategi yang betul, perancangan dan penyusunan yang kemas dan rapi. Di dalam hal ini, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang pakar dalam strategi peperangan. Ketika menyusun atur dalam peperangan tersebut, baginda mengambil kira dari segi aspek semuanya, yakni kekuatan dan kelemahan pihak Islam dan juga golongan musuh kufar musyrikin. Kelima, sangka baik dengan Allah, yakni husnul thiqah billah. Sebagai seorang pejuang Islam, kita mestilah mempunyai sangka baik dengan Allah yang pasti membantu setiap hamba-Nya di dalam setiap waktu dan setiap segi. Dan akhir sekali, keenam, taatilah pemimpin. Sikap sahabat daripada golongan Ansar dan Muhajirin adalah contoh terbaik yang perlu kita ikuti bersama-sama. Terutamanya saat getih yang memerlukan keputusan yang padu daripada semua pihak. Mereka mentaati apa sahaja sebenarnya arahan daripada Rasulullah SAW bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Di dalam aspek kehidupan kita pada hari ini, di dalam sebuah organisasi tidak akan maju sekiranya ahli-ahlinya merasakan beliau lebih pandai daripada pimpinan organisasi dan tidak bertindak sebagaimana yang disetujui dan mengikut arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan lapas kalam yang mulia itu, sama-samalah kita menghayati dan berdoa agar umat Islam terus diberi kekuatan, terus diberi pertolongan dan terus diberi keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya kita sebagai umatnya pada hari ini, haruslah kita bersyukur dengan apa yang telah pun kita lalui bersama. Jadi dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.